Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda penonton. Alhamdulillah menerusi pertemuan kita pada pagi ini menerusi siaran tas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Saya akan mengongsikan antara beberapa makluman semasa dan audio pada pagi ini. Keadaan cuaca di daerah Tutong juga dalam keadaan yang hujan lebat dan disarankan kepada audio khususnya pengguna-pengguna jalan raya untuk menyalakan lampu rendah ataupun lampu tinggi kenderaan audio dan kita sama-sama menjaga keselamatan di jalan raya. Baik, ada satu makluman semasa saya kongsikan terlebih dahulu yang mana pada hari ini 27 Oktober 2020 akan diadakan raptai bersempena dengan perhimpunan sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW yang akan diadakan pada jam 2 petang ini. Bagi peserta lelaki akan mengambil tempat di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong dan bagi peserta perempuan akan diadakan di Dewan Utama Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan ada beberapa makluman semasa akan saya kongsikan lagi, namun terlebih dahulu mari kita saksikan bersama bahan yang kami sediakan untuk pagi ini. Islam begitu menggalakkan umatnya mencari rezeki pada waktu pagi. Waktu pagi sebenarnya adalah saat yang penuh berkat untuk kita melakukan pelbagai perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah pada pagi hari untuk mencari rezeki dan keperluan-keperluan hidupmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat berkah dan keberuntungan." Riwayat At-Tabrani. Suasana pencarian rezeki seawal pagi dapat dilihat seperti kesibukan di pasar-pasar ikan dan sayur ataupun kenderaan di jalan raya. Seperti penjajah di Tamus Rembangun Tutong, mereka sudah berada di tempat seawal jam 5 pagi, bahkan ada yang datang jam 4 pagi. Bermacam jenis jualan yang ada di sini. Salah satu yang selalu dicari oleh orang ramai ialah daging lalap. Daging lalap dijual di bahagian Salayan, jualan Hajah Saruja binti Haji Gustin. Baik, buat daging lalapan ni sekali jual macam hari Khamis ni berapa kilo daging? 500 kilo. 500 kilo. Jadinya bis kita membalik sekaligus tak? Sekaligus juga. Sekaligus. Untuk hari yang 4 ni kan? Sekaligus semua sekali sama ikan, ayam semua sekali lah. Jadi mengarat-ngarat siapa menangani bis kita? Yang memotong-motong daging, adikku, anakku. Sama menantu-menantu lah kata. Ya, memenangkan ini lama sudah, dihabarkan lebih 30 tahun. Jadi macam mana sebelum ini di mana bis kita berjual tu, Pak? Sini saja. Di sini saja. Di Tamu dalam puasa ada ku jual juga di Kupang. Dalam puasa dulu, tapi memandangkan kesihatan. Ini datang dalam puasa dalam 2 tahunan ni, dah ku jual lagi. Jadinya memarap apa yang bahan-bahan bis kita gunakan tu. Adalah bahan-bahannya rahsia lah tu. Rahsia lah. Tetapi yang penting ianya asal itulah lama diperap. Lama. Dalam 4 hari kah? Ya, start kami memotong-motong hari apa minggu. Hari minggu, datuk. Ya 4 hari kan tu. Minggu 1, 2, 3, 4 jual lah. Dipotong-potong buat dalam perijak. Macam tu. Dalam kuntina lah. 15 kuntina. 15 kuntina. Kuntina cuman. 35 kilo tu isinya dalam kuntina tu. Biasanya habislah. Sekali jual memang habis. Dalam minggu lepas macam tu lepas kan cuti, kalau musim cuti lain lagi tu lah. 540 kilo je tu. Banyaknya. Alhamdulillah. Dalam pukul 9.15 atau pukul 10 habis dah tu. Laris dah semua sekali. Alhamdulillah. Ya, selain daging lalap apa lagi bis kita jual di tamuan ni? Ayam 40 ekor, tungking. Tungking, salai, guring. Dua macam kan tak? Banyak lagi ni ya. Ikan kan terubuk, ikan tamanong, ikan tungkol, salman. Ya, jadi macam mana orang kan menghubungi bis kita apa kalau orang berkeinginan untuk menambah? Kalau anu hubungi saya dah kok. 880 3090 Aja Soroja. Jualan daging lalap dan jenis salayan yang lain turut dibantu oleh ahli terdekat beliau. Adik-beradik, anak-anak,
dan menantu hinggalah ke cucu. Jualan daging lalap yang sudah lama beroperasi ini memang memerlukan kaki tangan yang ramai kerana kadang mencapai 500 kilo daging manis yang perlu disiapkan dari rumah untuk dibawa ke tamu tutong setiap hari Khamis. Mujurlah adanya ahli keluarga sebagai tenaga turut membantu. Kalau bis kita dari pukul berapa sudah kita bersiap-siap datang ke pertamuan ni? Dalam 5.30 sudah start menyalai. Daging lalapan ni, kenapa keluarga bis kita ni memilih daging lalap lah untuk dijual di sini? Ia macam satu signature untuk mertua aku lah. Sebab ada yang ada menjual daging lalap macam ni lah di Tutong. Sejak bila mulanya daging lalap dijual di sini? 39 tahun. 39 tahun sudah? Yes. Dari tamu lama sudah. Jadi kalau dari segi macam pemerapan dagingan ni, berapa lama tu kira-kiranya? Kurang-kurangnya dalam 4 hari catulah. Jadi siapa saja yang terlibat dalam bisnes daging lalapan ni? Semua keluarga saja. Indah masuk orang lain. Anak, mertua, menantunya, siapa lagi tu? Uncle-ku, anak uncle-ku, macam tu. Orang hampir saja. Dikabarkan daging lalap di sekitar ni menjadi kegemaran bukan saja orang di Tutong tetapi dari luar daerah juga. Jadi macam mana kesibukan di sekitar tu? Kesibukan macam biasa, tapi kalau kelulusan cuti awam ataupun cuti sekolah 2 kali ganda. 2 kali ganda lah. Yes, 2 kali ganda. Dan queue pun lebih panjang. Bagaimana komen-komen orang daging lalap di sekitar? Adakah pernah menerima komen? Alhamdulillah, semua komen yang baik-baik. Baik, macam mana penerimaan booking orang lah? Adakah bis kita menerima seminggu sebelum atau sehari sebelum? Sehari sebelum tamu hari Khamis. Biasa booking hari Rabu. Masing-masing dengan tugasnya. Ada sebagai tukang salai, menerima panggilan pelanggan untuk tempahan dan yang ditugaskan membungkus dan menerima bayaran. Inilah kerjasama sebuah keluarga, sama-sama membantu jualan daging lalap. Penat lelah memang lumrah, tetapi hasilnya lah yang akan memberikan kepuasan dalam berniaga.